Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Jumlah kes jangkitan kekal 141 orang apabila tiada kes baharu disahkan hari ini. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Dalam kenyataan medianya yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan setakat ini seramai 378,346 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi BruHealth. Manakala bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 8,021 premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut dan 4,117 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Ahad 22 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 14 Jun 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya seorang pesakit masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syifa yang sepenuhnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara itu, pada masa ini seramai 67 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 2,756 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Walau bagaimanapun, terdapat 279 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,401 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 434 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 24,833 ujian. Berikutan makluman mengenai BruHealth App. Alhamdulillah, setakat ini seramai 378,346 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 8,021 premis telah mendaftar kepada aplikasi BruHealth. Manakala sebanyak 4,117 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan. Sehubungan dengan aplikasi Premis Scan ini, semua premis-premis telah dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi tersebut bagi memudahkan pengimbasan kod QR terutama sekali kepada orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan mencatatkan peningkatan 3.55% pada tahun 2019 iaitu 16,025 kutipan darah yang disumbangkan oleh 13,501 penderma darah. Ia termasuk 2,120 penderma baru berdaftar. Negara Brunei Darussalam juga masih dapat mencapai matlamat yang disarankan oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu pencapaian tahunan jumlah penderma darah dalam lingkungan 1/3% dari jumlah keramaian penduduk bagi memenuhi keperluan negara dalam menangani situasi kecemasan. Perangkaan ini adalah konsisten dengan pencapaian dari tahun 2014. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusannya sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2020.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar seterusnya menjelaskan setiap tahun jutaan nyawa di seluruh dunia dapat diselamatkan melalui pemindahan darah dan produk darah. Di negara Brunei Darussalam, terdapat berbilang pesakit dalam berbagai keadaan yang memerlukan pemindahan darah dan produk darah setiap hari, sama ada dengan segera atau secara berterusan dalam keadaan biasa atau masa kecemasan seperti kemalangan, trauma dan bencana. Di negara ini, aktiviti-aktiviti dan kempen penderaman darah masih menjadi amalan yang berterusan demi membantu meningkatkan stok bekalan darah dengan penyelarasan kempen-kempen bergerak penderamaan darah di keempat-empat daerah hasil kerjasama Pusat Penderamaan Darah dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO. Dalam memastikan pencapaian ini sentiasa berterusan, Pusat Penderamaan Darah akan sentiasa aktif mempelawa dan menggalakkan pengelolaan kempen-kempen penderamaan darah secara sukarela bagi memperkasa dan memperluaskan lagi aktiviti sepertinya semata-mata untuk menarik lebih ramai lagi penderma darah sama ada yang sedia ada atau yang belum pernah menyumbangkan darah. Di samping itu, Pusat Penderamaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan tabung-tabung darah di semua hospital daerah juga akan terus berusaha menyediakan akses kepada darah dan produk darah yang selamat untuk pesakit dalam kuantiti yang mencukupi kerana ini adalah salah satu komponen yang penting dalam memastikan keberkesanan sistem kesihatan di negara ini. Kementerian Kesihatan turut menyeru supaya penderma-penderma darah dan orang ramai yang berpotensi untuk mendermakan darah agar tampil ke Pusat Penderamaan Darah bagi menjalankan aktiviti berkebajikan ini. Tahun ini, para penderma darah sedunia yang disambut setiap 14 Jun bertemakan Darah Selamat Menyelamatkan Nyawa dan berslogankan derma darah dan jadikan dunia ini tempat yang lebih sihat yang memfokuskan kepada pendermaan darah yang boleh meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan orang lain di dalam sebuah masyarakat. Bagi maklumat lanjut dan terkini mengenai aktiviti Pusat Penderamaan Darah, ikuti laman media sosial seperti yang tertera. Sementara bagi mendapatkan slot perjanjian menderma darah di Pusat Penderamaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, layari laman sesawang atau hubungi talian yang tertera. Pembukaan semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara akan beralih kepada tahap kedua. Ikuti perinciannya selepas ini. Pembukaan semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara akan beralih kepada tahap kedua daripada langkah-langkah pengurangan kawalan yang akan bermula pada waktu subuh hari Isnin 15 Jun 2020. Menurut siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, pembukaan tersebut berdasarkan sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada hari Sabtu 13 Jun 2020 mengenai langkah-langkah pengurangan kawalan de-escalation stages di negara ini. Langkah-langkah pengurangan kawalan tahap kedua ini akan merangkumi bagi pembukaan semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan menunaikan ibadat sembahyang fardu 5 waktu saja. Pengurangan kawalan ini juga termasuk pembukaan semula surau-surau di kompleks membeli belah dan surau-surau yang lain. Sementara itu, tata cara dan garis panduan bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat adalah masih sama sebagaimana yang dikuatkuasa pada masa ini dan jemaah hendaklah memiliki kod pendaftaran berwarna hijau saja. Bagi menunaikan ibadat sembahyang fardu 5 waktu adalah sama sebagaimana sembahyang fardu Jumaat dengan tambahan seperti jemaah perempuan dan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun adalah dibenarkan masuk dan menunaikan sembahyang fardu 5 waktu pada tahap kedua ini. Manakala individu yang memiliki kod pendaftaran berwarna kuning juga dibenarkan masuk dan menunaikan sembahyang fardu 5 waktu. Dalam sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, orang ramai dan jemaah yang hendak menunaikan sembahyang fardu Jumaat
dan sembahyang fardu 5 waktu adalah dinasihatkan untuk menggunakan aplikasi BruHealth mengimbas kod QR setiap kali hendak masuk ke masjid, surau dan balai ibadat, menjarakkan fizikal dan sosial, membawa sejadah atau tikar sembahyang sendiri bersaiz besar, membuat pemeriksaan suhu badan dan memakai sungkup muka dan mensanitasi tangan sebelum masuk masjid, surau dan balai ibadat. Beberapa buah restoran didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam operasi Merati 2 hari ini. Kementerian Kesihatan melalui Unit Penguatkuasaan Kesihatan telah menjalankan operasi tersebut di beberapa premis perniagaan di kawasan daerah Brunei dan Muara. Operasi yang tertumpu di kawasan-kawasan perniagaan di Kampung Sengkurong, Jerudong, Tanjung Bunut, Batu Besurat, Mentiri, Gadong, Sumbangsih dan Bandar Seri Begawan itu telah memeriksa lebih 193 buah premis perniagaan. Hasil operasi mendapati beberapa buah restoran tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan seperti tidak menyediakan kod QR BruHealth di premis restoran, tidak menyediakan penanda pelekat bagi tujuan penjarakan fizikal di kaunter pembayaran dan tempat meja makan, kaki tangan tidak memakai sungkup muka dan sarung tangan pakai buang dan tidak mengawal kemasukan pelanggan mengikut kapasiti kemasukan yang dibenarkan. Sehubungan itu, pengurus premis perniagaan yang didapati membuat kesalahan-kesalahan telah diberikan teguran dan dicatat dalam rekod rondaan Unit Penguatkuasaan Kesihatan bagi tujuan rondaan dan pemeriksaan susulan di masa akan datang. Kementerian Kesihatan sekali lagi menekankan dan mengingatkan para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan Kementerian Kesihatan serta terus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan COVID-19 di premis perniagaan masing-masing. Dua percubaan kegiatan penyeludupan barangan tegahan di kawasan perairan Menonggol Laut, daerah Brunei dan Muara berjaya dipatahkan semasa operasi sepadu yang dijalankan bersama Polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Semasa operasi tersebut, Polis Marin mendapati dua buah perahu yang mencurigakan cuba untuk memasuki perairan negara ini melalui kawasan perairan Kampung Limpaku, Pinang, Malaysia. Insiden kejar-mengejar telah berlaku dan dua buah perahu tersebut telah ditemui terdampar di kawasan anak sungai tanpa pemandu. Perahu-perahu terbabit telah ditunda keluar oleh pihak JKED dan diserahkan kepada pihak polis. Semasa pemeriksaan dijalankan, didapati sejumlah 430 karton rokok pelbagai jenama, 24 botol minuman keras dan 25 kotak sayap ayam mentah. Semua barangan tegahan yang dirampas diserahkan kepada pihak JKED. 41 insiden kebakaran kereta direkodkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat sepanjang bulan Januari hingga Mei tahun ini berbanding 40 insiden kebakaran kereta tahun lalu iaitu dengan kenaikan 2.5%. Anggaran kerugian dari bulan Januari hingga Mei tahun ini dicatatkan sebanyak RM130,350 yang mana bulan April mencatatkan kes tertinggi iaitu 13 kes kebakaran kereta. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, kebakaran kenderaan berpunca dari masalah mekanikal yang antaranya melibatkan kebocoran hos minyak atau saluran di komponen kenderaan. Kesalahan dan kecuaian manusia seperti kurang pengetahuan dalam pemilihan alat ganti komponen kereta, masalah elektrikal yang merosakkan komponen sistem elektrikal dan kotak fuse di dalam enjin. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan kepada orang ramai untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan kebakaran kereta, antaranya memastikan pemasangan pendawaian bagi peralatan elektrik di kenderaan dilaksanakan oleh pekerja bengkel yang bertauliah, mempunyai alat pemadam api dry chemical powder di dalam kereta, manakala kenderaan yang melebihi usia 7 tahun ke atas disaran untuk membuat pemeriksaan di bengkel-bengkel yang mahir dan bertauliah. Bagi sebarang maklumat dan jika berlaku kecemasan, hubungi Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui talian kecemasan 995.
Siapa sangka jika dulu hanya impian namun kini menjadi kenyataan. Begitulah cerita pengalaman penggiat seni tanah air Ahmad Zaid yang menjadikan rapper hanya sebagai hobi pada mulanya tetapi kini dikenali sebagai salah seorang pelopor muzik hip-hop tempatan. Laporannya bersama kru RTV Mojo. Ahmad Zaid atau lebih dikenali sebagai Z-Piece memang meminati bidang seni sejak di bangku sekolah lagi. Kerana minat yang tinggi dalam bidang seni, beliau mengembangkan bakatnya melalui penerbitan lagu-lagu berirama hip-hop sehingga mendapat sambutan daripada para peminat seni tanah air. Bagi rapper tempatan ini, walaupun genre hip-hop berasal dari barat, namun tidak semestinya ia tidak dapat diterima dari sudut positif seperti genre-genre muzik yang lain. For me, hip-hop is definitely a music that you can use to raise awareness, and hip-hop is poetry. It's using words, it's using beats to tell a story, and to me that's what hip-hop is. Personally, one of my biggest achievements is turning it into a viable, turning the music into actually a commercial product, where if you're a brand or you're somebody looking to promote something, you can use the genre, you can use the music, you can use the artists to help push out or help work together to create awareness. Sebagai pengamal muzik hip-hop, Z-Piece mengakui para peminat seni tanah air begitu matang untuk membezakan elemen-elemen positif dalam sesuatu irama muzik. The main thing for me or for us should be to take what's good and just leave what's not behind, and that's what I've been trying to do. For me, the good thing about, or the main thing that hip hop is, again, is storytelling. Being able to, macam puisi lah for me. You try to put a lot of thought how to make the words really connect with the audience. Macam mana kan buat, whether you want to be funny, witty, or you want to be a bit more serious. Seperti artis-artis tanah air lain, Z-Piece juga menghasilkan beberapa lagu mensunsurkan kesedaran terutama pada musim COVID-19 dengan menyelitkan nasihat dalam lirik lagu. If you are passionate or you are interested in coming into the hip-hop scene, the main thing is you have to be able to, well, for me, to be able to be a songwriter first and foremost. And the quickest way to be a songwriter is to read. You have to suka membaca. Dengan berbekalkan minat yang mendalam serta usaha gigih, apapun bidang yang dicuburi pasti akan dapat dicapai. Lihat saja kejayaan yang diraih oleh Z-Piece hari ini. Jika dulu bidang seni hanya sebagai impian, namun kini beliau dikenali sebagai penggiat seni tanah air. Azizi Ahmad untuk berita RTV. Bukit Kota yang terletak di Kampung Lamunin Tutong dahulunya kawasan hutan dan kebun bagi penduduk kampung setempat. Namun kini Bukit Kota semakin dikenali dalam kalangan peminat sukan lasak di samping beberapa kemudahan yang disediakan. Diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung Lamunin dan dikendalikan oleh Biro Belia dan Sukan MPK berkenaan, Trail Bukit Kota mempunyai trek kira-kira sejauh 8 km yang terletak berdepanan dengan simpang Masjid Kampung Lamunin. Laluan trek yang disediakan merentasi tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat dan manfaatnya yang tersendiri. Di samping itu juga boleh menikmati keindahan alam semula jadi. Meja Bersara Awang Said bin Haji Tinggal Ketua Kampung Lamunin yang juga pemangku penghulu Mukim Kiurang ketika ditemui RTV menjelaskan trail ini mula diterokai oleh beberapa orang penggemar aktiviti mendaki bukit dan berbasikal yang terdiri daripada ahli-ahli MPK berkenaan. Sejak ianya dibukakan kepada orang ramai, tempat tersebut telah mencatatkan lebih 500 pengunjung. Bukit Kota ini diusahakan dalam 3 fasa sebenarnya. Fasa pertama diusahakan untuk
trail berbasikal sejauh lebih kurang 3 km. Kemudian fasa kedua diusahakan trail untuk hiking atau jalan kaki sejauh lebih kurang 5 ke 6 km macam itu. Dan fasa ketiga fasa untuk membuat riadah piknik ataupun berkilah di Wasai, itu lebih kurang sejauh 2 km lebih kurang, dan jauh trek semuanya lebih kurang 7.8 km lah macam itu. Setelah ia siap pada tahun ini 2020, itu lebih kurang sekitar bulan Januari lah yang mulai dibuka pada orang ramai, dan pengunjungnya ketika itu amat menggalakkan lah, disebabkan oleh kita ni masa ni dilema COVID-19, jadi terpaksa dikurangkan lah orang itu, dan tidak digalakkan untuk beramai-ramai lah macam itu. Masih juga ada yang membuat latihan hiking, tapi tidak digalakkan ramai-ramai, cuma 1 ataupun 2 orang sajalah macam itulah dalam satu kumpulan. Langkah-langkah keselamatan juga ditekankan kepada para pengunjung, di mana kawasan ini dengan pemantauan sentiasa dilaksanakan oleh beberapa ahli MPK berkenaan. Di samping itu, para pengunjung juga ditekankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dalam menangani situasi pandemik COVID-19 ketika ini ketika beriadah di tempat ini. Seperti saranan oleh Menteri Kesihatan, kami juga menyediakan pencuci tangan ataupun hand sanitizer, kemudian mengamalkan jarak itu 1 meter setiap satu peserta macam itu, dan kumpulan tidak melebihi daripada 5 orang setiap satu kumpulan lah macam itu kami amalkan. Dan untuk yang lainnya, langkah-langkah keselamatan yang kami buat ialah para pengunjung mestilah mendaftar dulu ada buku untuk menentukan diorang ini keselamatan sebenarnya itu, untuk menentukan diorang ini pergi dan baliknya ada dalam buku itu. Pembukaan semula pusat sukan tertutup dan pusat sukan luar memberi peluang untuk para atlet negara meneruskan sesi latihan dengan norma baru. Ini berikutan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial atau plan de-escalation secara berperingkat berikutan situasi COVID-19 yang diumumkan baru-baru ini. Bermula esok, pusat sukan tertutup dan pusat sukan luar dibenarkan untuk beroperasi dengan 60% kapasiti dalam satu masa. Kru RTB berkesempatan membuat beberapa tinjauan bagi beberapa fasiliti sukan yang dibuka semula. Seperti premis-premis lain, pusat sukan tertutup dan luar juga menitik beratkan langkah-langkah keselamatan dalam membendung wabak COVID-19, termasuk mengimbas kod QR Blue Health dan pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki kawasan berkenaan. Sukan Q antara sukannya dibenarkan dengan menggunakan solo player dan single match ketika latihan dijalankan dengan memastikan penjarakan sosial dan pembahagian masa bagi setiap atlet yang membuat latihan. Ini pun alhamdulillah juga sudah dibukakan Datuk, walaupun hanya kena bagikan 1 jam seorang, tapi sekarang ini sudah kena naikkan masanya jadi 2 ataupun 3 jam lah untuk seorang, tetapi hanya kena limit untuk dalam sekali masa tu dalam maksimum 3 orang sahaja. Jadi ada kena pakaikan 2 meja saja, 1 meja untuk sparring untuk 2 orang dan 1 meja lagi untuk berlatih seorang solo. Lim Tat Hwee, jurulatih sukan Q, sangat bersyukur dengan pembukaan semula pusat-pusat sukan tertutup yang membolehkan latihan boleh dilakukan dengan lebih teratur dan kemas. Dalam pada masa yang sama, keselamatan dan kesihatan para atlet sangat diambil berat bagi memastikan prestasi terus meningkat. Great news from our department, from KKBS as well from the MOH. We are happy that they are reopened for us to train as
ada limit masih lah. We still have a limit on the capacity, and then even the distance of the table we are on the random lah. Yeah, on the bukan yang ampil lah. So we were random on the table. Also even on the group training. Yeah, we are separate in 3 groups in one day. So they will be taken for the training. Awang Masrur Fuad, atlet badminton, berharap pembukaan semula tersebut meningkatkan semangatnya setelah beberapa bulan berlatih secara persendirian tanpa jurulatih. Perasaan saya happy pula. Pasal kalau sebelum ni berlatih online saja, tapi ada juga macam payah sikit lah. Tapi kalau ni lagi baik macam training dalam court. Tapi kami ikut peraturan dari Kementerian Kesihatan yang macam dalam satu kota tu mesti ada 2 player saja. Sama kena macam social distancing lah satu. Perbezaan online sama jumpa dengan coach lebih baik daripada jumpa sama coach lah. 3 months we only did online training secara Zoom, and then finally sudah diberi kebenaran, and it's good lah. Finally the players can see each other again, but of course we have to abide by strict guidelines and everything else to ensure everyone's safety. But we are doing our best to work together with the Ministry of Health and also what the Ministry of Culture, Youth and Sports has told us to do. Sementara itu, atlet bowling Padang bertekad akan menggunakan sebaiknya peluang untuk berlatih setelah pusat sukan outdoor dibukakan semula agar prestasi terus meningkat walaupun cabaran dalam menangani wabak COVID-19 menjadikan para atlet terus berjaga-jaga terutama kesihatan mereka. Semenjak ianya dibuka semula, saya menjalani latihan persendirian memandangkan sukan bowling Padang ini tidak dapat dilakukan di kawasan seperti rumah. Ianya memerlukan tempat yang luas. Saya juga akan menjalani latihan seperti biasa untuk kejohanan yang akan datang. Diharap dengan pembukaan semula pusat-pusat sukan di negara ini akan digunakan sebaik mungkin oleh para atlet dan jurulatih dalam terus meningkatkan prestasi sukan-sukan di negara ini di samping terus mengamalkan langkah-langkah yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan.